Puan-puan semua, tuan-tuan semua, kita nak baca sardan, nak tamat hadis 40. Sebenarnya hadis 50. Kerana Imam An-Nawawi dia letak walaupun nama 40 tapi dia masuk lagi hadis sampai 44, kemudian disambung ataupun 41 disambung oleh Ibn Rajab Al-Hambali. Sebenarnya dalam hadis ni ada 50 hadis. Jadi apa yang saya nak sebut sini ialah Imam Nawawi ni bermazhab Syafi'i, ulama besar, lahir 630. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Allahumma ya Allah ya Rahman ya qadiyal hajat wa ya alimal khafiyat wa ya mujibad da'wat istajibillahumma du'aana wa haqqiq fika raja'ana ya Allah ya Allah ya Allah. Akrimna wa la tuhinna wa atina wa la tahrimna wa asinna wa la tu'sir alaina wa ardina warda'anna. Ya Hayyu Ya Qayyum bi rahmatika nastaghis wa min azabika nastajir aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata aini wa la aqalla min zalik. Allahumma ya Allah ya Rahman ighfir lana zunubana, Allahumma arhamna, Allahumma ja'alna ya Allah minal muttaqin. Nas'aluka min fadlika wa rahmatik fa innahu la yamliku zalika illa ant. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma astur ayubana wastur auratina wa amir rawatina. Allahumma la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma ya Allah na'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Yang saya kasihi pengurusi majlis, begitu juga sahabat-sahabat kami di kalangan muslimat yang begitu tekun dalam mempelajari ilmu. Dan saya teringat apa yang disebut oleh Imam Bukhari dalam hadis awalannya, wanita yang terbaik adalah wanita Ansar, tak malu dalam menuntut ilmu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi pada pagi yang mulia ini, saya nak tuan-tuan sekalian, sekarang ni saya ada satu majlis sebenarnya bermula daripada hampir sebulan dah, dekat sebulan. Setiap malam kita buat majlis baca Al-Bukhari. Saya baca secara sardan. Sardan ni baca laju, sebab hadasana panjang tu setengah jam je. Tujuannya nak khatam Sahih Bukhari 7,000 lebih hadis. Kalau baca slow-slow 7 tahun lah, ataupun 17 tahun dan saya takut mati dulu. Jadi saya buat macam tu. Jadi pada hari ini saya nak minta puan-puan semua, tuan-tuan semua, kita nak baca sardan, nak tamat hadis 40. Sebenarnya hadis 50. Kerana Imam An-Nawawi dia letak walaupun nama 40 tapi dia masuk lagi hadis sampai 44, kemudian disambung ataupun 41 disambung oleh Ibn Rajab Al-Hambali. Sebenarnya dalam hadis ni ada 50 hadis. Jadi apa yang saya nak sebut sini ialah Imam Nawawi ni bermazhab Syafi'i, ulama besar, lahir 630 Hijrah, meninggal dalam 670 lebih sikit Hijrah, usia 40-45 tahun, lahir di Nawa, mati pun di Nawa, yakni di Syam, Syria. Di atas pangkuan abahnya, tak sempat menikah, tapi tahu bab hak kahwin lebih pada kita lagi, kitab-kitabnya. Dan seorang tokoh luar biasa, Tok Guru hamba kata, kalaulah Allah panjangkan umur Imam Nawawi sampai 80 tahun macam ulama lain,
nescaya tiada terkalah oleh mana-mana ulama. Maknanya dialah yang akan juara. Walaupun begitu, barakat ilmunya cukup tinggi kerana beliau adalah seorang yang saleh, seorang yang alim, seorang yang zuhud, seorang yang berani, semua lengkap pada dia. Ini Imam Nawawi. Karamahnya banyak. Antara karamahnya, dia pergi ziarah orang sakit, muridnya busung. Busung ni perut besar. Dia pergi, dia baca Fatihah je, dia gosok-gosok, sedar-sedar perut tu nipis, kuru, boleh bangun, boleh berjalan. Itu berkatnya. Malam-malam pernah dia menulis, bila mana gelap gelita payah nak dapat api ataupun padam, orang nampak kot cahaya dia, kot jari dia tu macam ada cahaya menyebabkan dia boleh tulis. Begitu juga Imam Nawawi ni, nak tahu karamah dia, luar biasanya Allah bagi. Buku dia sampai sekarang dia ajar di Malaysia, di pondok, di Surabaya, di Balasah, di masjid, di universiti. Yang menakjubkan, di negara Arab pun belajar, di Mekah pun belajar, di Madinah pun ajar, dalam Masjid Haram pun ada, di Azhar pun ada, di Masjid Damsyik Syria pun kami pernah belajar tentang buku Imam Nawawi. Di mana-mana tempat orang boleh terima. Itu tanda dia ini diterima oleh Allah, diterima oleh masyarakat. Ini luar biasa. Bila dia mati, di tempat dia mati tu tumbuh satu pokok. Pokok tu sampai sekarang ada. Cuma baru-baru ni masa Syria kena serang, banyak pokok tu rosak, tapi ada kata masih ada lagi. Dan ulama kata sebagaimana dulu dia memayungi manusia dengan ilmunya, Allah memayungi kuburnya dengan pokok tersebut. Dulu boleh masuk, boleh ambil gitu je. Sekarang ni dia buat benteng besar lah, dia jaga betul-betul dah kubur Imam Nawawi. Jadi tuan-tuan, yang saya nak daripada tuan-tuan ni, buka muka surat ni, kita akan baca hadis. Cara saya akan baca hadis, kita nak ambil berkat sahaja. Terjemah saya tak baca. Itu homework kepada puan-puan sekalian. Terkhususnya bila kita baca ni, saya nak kalau boleh bulan Ramadan nanti boleh baca 2 atau 3 hadis sekali di rumah sebelum tunggu bulan puasa, sebelum tunggu buka puasa. Kenapa? Kerana kita belajar ketika berpuasa, itu pahala besar. Bayangkan selepas belajar, lepas asar tu, sebelum masak ke apa, lepas masak dah sikit tu, baca 3 hadis, sikit syarah, ambil masa dalam 5 ke 10 minit, angkat tangan doa. Allah makbulkan doa. Doa orang puasa, doa. Dalam puasa dia ibadat, puasa tu ibadat, dia belajar pula ibadat, dia pula doa. Banyak benda yang baik. Dan saya akan gunakan masa yang ada untuk ceramah satu hadis saja untuk saya terangkan satu persatu. Pertama sekali, alangkah baiknya kita membaca Al-Fatihah untuk Al-Imam Nawawi rahimahullah, dan juga kedua ibu bapa kita, keluarga kita, saudara barang tentu Rasulullah, para sahabat dan lain-lain lagi. Mudah-mudahan kita dapat secangkir ilmu daripada mereka ini. Allah bagi barakahkan ilmu itu dalam kehidupan kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Puan-puan bersedia? Okey, muka surat 1. Hadis nombor 1. Dia kena laju sikit. Memang mula-mula ni slow, tak apa lagi. Nanti saya baca laju. Okey. Settle dah? Settle? Ada tak temu cari lagi? Muka surat 1. Muka surat hadis nombor 1. Tengok hadis nombor 1. Dia tebal dah ni. Separuh habis. Tolong bagi buku siapa dia tak ada ni. Ustaz ni. Dah ambil buku. Ada berapa biji, angkat tangan. Sahabat saya akan ambil. Siapa dia buku tak ada. Okey. Pergi.
Ini tulang batu ni. Okey, sebelum saya mula, sebab saya tak nak lah kalau saya baca laju, jadi akhirnya tinggal lalu tak sedap lah. Dia tinggal bah ni payah, kena tunggu sejam pula. Itu dia. Keduanya, suka saya nyatakan bahawa Imam Nawawi rahimahullah ni, dia ni macam Allah bagi alim semua bidang. Allah bagi dia jarang. Yang kita takjubnya, ulama yang kita tengok ada dua. Satu kalau Malaysia kita lah, ada jenis fiqh, ada minat hadis, adalah sikit tajwid ni. Tapi yang menariknya, Imam Nawawi rahimahullah, okey, angkat tangan, tolong bagi je, angkat tangan. Okey, lepas tu buka muka surat 1, buka muka surat. Yang menakjubkannya, okey lagi, mana lagi tak ada. Yang menakjubkannya, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, dia boleh tahu dua ilmu dengan mendalam. Satu hadis, satu lagi fiqh. Jarang orang boleh tahu macam ni. Biasanya orang akan tahu satu je, hadis ataupun fiqh. Tapi dia dua-dua. Dia boleh tahu dan dia alim dua-dua ni. Ini luar biasa Imam Nawawi rahimahullah. Jadi tahu dia bukan macam kita tahu, tapi dia karang kitab. Sahih Muslim tu tuan-tuan, tebal ni. Sahih Muslim. Dia boleh buat. Dia syarah kepada Sahih Muslim, dan bila dia syarah Sahih Muslim, memang kitab yang dia ada lagi, angkat tangan. Okey. Ada lagi nak? 1, 2, 3 orang lagi. Okay. Jadi Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, bila dia karang tu, kalau macam hadis, kita baca Matan Arba'in ni, kita baca Riyadhus Salihin. Riyadhus Salihin tu kitab dia. So, memang dia ni orang alim dan banyak lagi kitab. Kalau fiqh, dia macam juara lah. Bagi saya kalau fiqh dia ni bukan orang biasa, orang yang benar-benar alim bahagian fiqh. Tuan-tuan bayangkanlah, kita tengok ulama, kita dengar lah Tok Guru ni sebut, Khatib Bujairimi, Ibnu Hajar Haitami, Syekh Ramli, Ko Haji, apa ni lagi, semua tu ambil daripada ilmu dia. Pelik. Jadi ada lagi, siapa dia tak ada angkat tangan? Ya, tak tahu. Yang peliknya, bila dia boleh menguasai ilmu tersebut, ada lagi sebelah mana lagi? Okey. Dia kuasa ilmu tersebut, menjadikan ilmu tersebut seperti induk. Induk ni maknanya orang akan syarah dia, orang akan terangkan daripada kitab dia, seumpamanya buat kitab. Itulah luar biasanya Imam An-Nawawi rahimahullah. Jadi insya-Allah, sebagaimana saya katakan tadi, kita akan mulakan pada muka surat 1, hadis nombor 1. Buka hadis nombor 1. Boleh? Kalau ada pen, letak pen. Ada pen, tanda. Kalau saya baca, saya akan betul. Kalau salah, kalau apa-apa, maklum sajalah mana-mana. Hari ini bulan Rejab, insya-Allah kita khatam bulan Rejab ni. Semoga kita boleh mengambil manfaat daripada apa yang kita belajar ni. Bismillahirrahmanirrahim. Daripada Amirul Mukminin Abi Hafiz Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu an berkata, Abi Hafiz gelarang kepada Sayyidina Umar. Ada lagi nak? Habis dah semua? Okey. Abi Hafiz gelarang kepada Sayyidina Umar kerana anak Sayyidina Umar seorang namanya Hafiz. Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu an berkata,
Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa, faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih, wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilai. Hadis ni Nabi bersabda ketika mana seorang lelaki telah dikatakan seorang perempuan dipanggil sebagai Ummi Qais, ada kata namanya Qatilah, ada kata namanya Fatilah. Dia ni kata kalau hang nak kahwin dengan hamba, boleh dengan syarat hang pergi hijrah juga ke kota Madinah. Lalu dia pun hijrah, maka dia digelar Muhajir Ummi Qais. Mafhum maknanya orang hijrah kerana Ummi Qais. Jadi mafhumnya ialah kalau kita nak ibadat, biarlah kita kerana Allah. Jangan kerana lain. Kalau kerana lain, pahala tak dapat. Mengikut apa yang kita niat. Hadis yang kedua. Daripada hadis nombor 2 muka surat 15. Daripada Umar radhiyallahu an juga beliau berkata, bainama nahnu inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam zata yaumin istala alaina rajulun shadidu bayadis siyabi shadidu sawadis sya'ar la yura alaihi asarus safa wa la ya'rifuhu minna ahad hatta jalasa ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa asna rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffayhi ala fakhizayhi wa qala ya Muhammad akhbirni anil Islam. Faqala Rasulullah SAW al-Islam an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqima as-salah wa tu'ti az-zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal bait in istata'ta ilayhi sabila. Qala sadaqta. Fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiqu. Qala fa akhbirni anil iman. Qala an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Qala sadaqta. Qala fa akhbirni anil ihsan. Qala in anta budallah ka'annaka tarah fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Qala fa akhbirni an as-sa'ah. Qala mal mas'ul anha bi'a'la min as-sa'il. Qala fa akhbirni an amaratiha. Qala an talidal amatu rabbataha wa antar al-hufat al-urat al-alat ri'a asyas sya yatatawaluna fil bunyan summa talaqa falabistu mariya summa qala ya umma atadri man as-sa'il. Qultu Allahu wa rasuluhu a'lam. Qala fa innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Hadis ni datang seorang yang pakai semak putih, rambut rapi, kemah, bersisir, tapi tak nampak macam kesan musafir, tapi semua orang tak kenal. Itulah Jibril. Tanya Nabi pertama, dia rapat kepala lutut dia dengan kepala lutut Nabi, dia letak tangan dia atas peha Nabi. Oh, sekarang kau dakwah gitu, jadi lain macam. Tapi tu cara belajarnya. Jadi sahabat duk tengok. Dia tanya tentang Islam, tentang iman. Nabi jawab rukun Islam, rukun iman. Dia tanya tentang ihsan. Nabi kata musim ibadat ke Allah macam kamu nampak, kalau tak makan. Kemudian dia tanya bila berlaku kiamat. Nabi kata takkan orang tanya lebih tahu pada orang yang kena tanya. Akhirnya dia tanya macam mana tanda kiamat. Maka disebut tanda kiamat itu ialah kamu tengok orang yang asalnya apa-apa kedana, pakaiannya tak berapa ada, kaki air, akhirnya boleh bina bangunan yang tinggi, taikun besar, toke yang hebat yang ini. Ini banyak berlaku di dunia. Negeri Arab pun banyak. Saya nak cerita panjang. Dan yang kedua, seorang perempuan hamba melahirkan tuannya. Ni macam-macam lah yang berlaku. Kalau dulu orang kata sebab perang, dia dapatkan hamba tu, bila dia lahirkan anak tu dianggap tuan. Zaman sekarang ada orang kata macam mak dia dijadikan orang gaji sebagainya, itu pun sejuzuk daripada maksudnya. Hadis yang ketiga. Hadis yang ketiga, muka surat yang ke 27. Daripada Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, buniyal Islamu ala khamsin syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wa hajjal bait wa shaumi syahri Ramadan. Hadis ini menceritakan tentang rukun Islam yang 5 yang disebut oleh Ibnu Umar, dan Islam tu dianggap sebagai macam binaan. Hadis yang keempat, muka surat 37.
Daripada Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah SAW telah memberitahu kami, inna ahadakum yajma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfah summa yakunu alaqatan misla zalika summa yakunu mudghatan misla zalika summa yursalu ilaihi al-malak fayanfukhu fihi ar-ruh wa yu'mar bi arba'i kalimatin bi katbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyyun aw sa'id fa wallazi la ilaha ghairuhu inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira' fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi amali ahli an-nar fayadkhuluha wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli an-nar hatta ma yakun bainahu wa bainaha illa zira' fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi amali ahli al-jannah fayadkhuluha. Hadis ni Nabi boleh cerita, ini tanda kenabian tentang keadaan manusia. Daripada setitis mani, akhirnya jadi segumpal darah, akhirnya jadi bertulang berlembaga, akhirnya ditiup roh ketika usia 120 hari. Kemudian bukan sekadar tu, rezeki, ajal, amalannya baik, buruk, celaka, semua sekali itu bahagia ditulis. Dan kita ni kadang-kadang boleh beramal macam ahli syurga. Jangan kata dia ahli syurga, boleh jadi dengan syurga jekal lagi ataupun sehasta lagi. Tiba-tiba oleh kerana takdir Tuhan dia ahli neraka, sebelum mati dia amat ahli neraka, masuk neraka. Begitulah sebaliknya. Hadis yang seterusnya adalah hadis yang ke-5, muka surat 49. Daripada Ummi Al-Mu'minin Ummi Abdillah Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, man ahdasa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun wa fi riwayatin li muslimin man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa radd. Hadis ni nak ajar kita jangan reka-reka dalam agama, terutamanya dalam ibadat. Kita buat pandai-pandai, jangan. Kita tengok nas hadis Nabi, kita tengok apa yang Nabi ajar. Semayang, Nabi kata, sallu kama ra'aitumuni usalli. Kamu solatlah sebagaimana kamu tengok aku semayang. Haji, Nabi kata, apa kata Nabi? Khuzu anni manasikakum. Ambillah ibadat haji daripada aku. Semua nak suruh ikut biar betul-betul. Baik. Hadis yang ke-6 muka surat 59. Daripada Abi Abdillah Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma, beliau berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas faman ittaqa syubhat faqad istabra'a li dinihi wa irdihi wa man waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram karra'in yar'a hawla al-hima yushiku an yarta'a fi ala wa inna likulli malikin hima ala wa inna himallahi maharimu ala wa inna fil jasadi mudghah iza salahat salahal jasadu kullu wa iza fasadat fasadal jasadu kullu ala wa hiyal qalb. Hadis ni Nabi terangkan halal tu nyata, haram tu nyata, tapi hak tengah tu ada syubhat. Siapa yang selamat daripada syubhat, dia telah pelihara agama dan maruah dia. Dan kita kena ingat bahawa dalam tubuh kita ni ada segumpal darah, kalau baik, baiklah dia, kalau rosak, rosaklah dia. Itulah namanya hati. Jadi jaga hati adalah penting dalam kehidupan kita. Hadis yang seterusnya, hadis yang ke-7. Daripada Abi Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari radhiyallahu anhu, bahawa Nabi SAW bersabda, ad-dinun nasihah kulna liman qala lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li aimmatil muslimin wa ammatihim. Agama ini terbina dengan nasihat. Nasihat pada Allah, pada Rasul, iaitu dengan patuh kepada mereka dan kepada seluruh manusia, supaya kalau kita bina watawasau bil haqqi watawasau bis sabr, hidup akan jadi baik dan harmoni, sebagaimana kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Hadis yang ke-8. Kalau saya tak terbaca satu-satu, bagi tahu saya terlangkau, saya ingat. Daripada Ibnu Umar radhiyallahu, muka surat 83. Daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa yuqimus salah wa yutuz zakah wa idza fa'alu zalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam wa hisabuhum 'ala Allah taala. Ini tegasnya untuk sebar Islam. Kalau orang mengucap, selamat mereka ini. Dan kecuali hak yang Allah tentukan. Contohnya kalau dia bunuh orang, maka kisah dia kena balas bunuh lah. Kalau tak sebenarnya. Itu peraturan dalam Islam. Hadis yang ke-9, muka surat 89.
Daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, Abdurrahman bin Sakhar radhiyallahu an berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, ma nahaitukum anhu fajtanibuhu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum fa innama ahlakal ladzina min qablikum kasratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Apa yang aku larang tinggal, apa yang aku suruh buat kadar kemampuan. Kerana binasa umat zaman dulu banyak berbantah, bertanya dan berkhilaf dengan para nabi mereka. Jadi cara itu tak betul. Yang penting buat apa yang Nabi suruh, tinggal apa yang Nabi larang. Hadis yang ke-10 muka surat 99. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiba wa innallaha ta'ala amara al-mu'minina bima amara bihil mursalin wa qala ta'ala ya ayyuhar rusulu kulu minat tayyibati wa'malu salihah wa qala ta'ala ya ayyuhallazina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum summa zakara ar-rajul yutilu safar ash'as aghbar yamuddu yadayhi ila sama ya rabbi wa mat'amuhu haram wa mashrabuhu haram wa basuhu haram wa ghuzziya bil haram fa anna yustajabulah. Hadis ni Allah tak suka benda kotor, benda najis, terutamanya benda haram. Jadi disuruh kita cari makanan rezeki yang halal, kerana itu menyebabkan doa mustajab. Hadis seterusnya adalah hadis yang ke-11. Daripada muka surat 107, daripada Abu Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, cucu Rasulullah SAW dan orang kesayangan baginda, beliau berkata, aku telah menghafal daripada Rasulullah SAW hadis da ma yaribuka ila ma yaribuk, tinggallah apa yang menjadi keraguan kepada kamu kepada apa yang tidak lagi menjadi ragu. Apa-apa yang ragu tinggal, maksudnya jangan buatlah. Hadis yang ke-12 muka surat 115. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Daripada keelokan Islam seorang itu ialah meninggalkan sesuatu yang tiada mengena dengannya. Tak ada kena mengena, tak payahlah duk sibuk-sibuk hal orang. Jangan duk ni. Maka kita rugi. Cuma ulama kata kalau ada kena mengena dengan agama, itu kena jagalah. Tak boleh ni cakap hak gosip hak ni letih kita tuan-tuan. Hadis yang ke-13 121 muka surat 121. Daripada Abi Hamzah Anas ibn Malik radhiyallahu an, khadam Rasulullah SAW, daripada Nabi SAW baginda bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tanda orang tu dia ada iman yang sempurna ialah apabila dia kasih pada saudara dia macam dia kasih diri dia sendiri. Ini tingginya. Hadis yang ke-14 129 muka surat 129. Daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, la yahillu damu mri'in muslimin yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah illa bi ihda salas, as-sayyibu zani wa nafsu bin nafs wa tariku li dinihi al-mufariqu lil jamaah. Ini yang menyebabkan orang itu boleh dikisas, dibunuh dengan sebab dia berzina, dia sudah kahwin, dia berzina, ataupun dia telah bunuh orang, ataupun dia meninggalkan agamanya dan memisahkan dirinya daripada jemaah umat Islam, maka dia boleh dihukum mengikut dalam hukuman Islam. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, hadis yang ke-15 muka surat 147. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmu wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarah wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah. Siapa beriman dengan Allah dan hari akhirat, 3 perkara kena buat. Pertama, cakap benar, cakap baik ataupun diam. Kedua, muliakan tetamu. Ketiga, muliakan juga tetamu jiran rumah tangga, jiran tangganya. Ini penting. Kalau kita boleh buat, sebenarnya kita beriman dengan Allah dan hari akhirat. Muka surat 155 hadis ke-16. Jangan bersifat bengis. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang lelaki bertanya kepada Rasulullah SAW, sini, qala la taghdab, faraddada mirara, qala la taghdab. Orang lelaki ni temu Nabi, kata tolong wasiat. Nabi kata jangan marah. Dia duk ulang berapa kali, Nabi tetap jawapannya dengan jawapan yang sama. Di sini para ulama kata marah merupakan salah satu daripada
cara untuk syaitan manipulasi kita dan banyak kegagalan dalam hidup kerana tak dapat kawal sifat marah, bercerai, bergaduh, putus hubungan, ini sebab marah. Hadis yang ke-17 muka surat 161 daripada Abi Ya'la Shaddad ibn Aus radhiyallahu an, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha katabal ihsana ala kulli syai, fa iza qataltum fa ahsinul qitlah wa iza zabahtum fa ahsinus sibhah wal yuhidda ahadukum syafrata wal yurih zabihata. Ihsan Allah campur kepada semua sekali, termasuklah kepada kita bagaimana cara nak bunuh orang. Ini peraturan. Dia tak boleh nak nyaknya dia bunuh kecil-kecil sikit-sikit biar mati lambat-lambat, tak boleh. Dalam Islam dia ada peraturan. Nak sembelih binatang, maka sembelih binatang itu mestilah dengan cepat, mestilah dengan pisau yang tajam, mestilah jaga, janganlah sembelih dia depan kawan-kawan dia ke macam tak kena macam tu. Ini Islam ajar tentang ihsan. Muka surat 169 hadis 18, takwa dan akhlak mulia. Daripada Abi Zar Jundub bin Junadah dan Abi Abdurrahman Muaz ibn Jabal radhiyallahu anhuma, daripada Rasulullah SAW bersabda, ittaqillaha haizuma kunta wa atmis sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Ini diajar pada kita supaya pasakkan sifat takwa di mana, walaupun kita seorang, walaupun kita ada peluang nak buat maksiat. Keduanya, kalau kita terbabah dalam hidup, banyak kesilapan, baiki, ganti dengan kebaikan. Kerana dengan kebaikan seperti kita sedekah, kita semayang, kita infak, maka itu dia menghapuskannya. Dan berakhlaklah dengan manusia sebagai akhlak yang terbaik. Hadis yang ke-19 muka surat 179. Ya. Daripada Abi Abbas Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma berkata, kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam yawman faqala ya gulam inni uallimuka kalimatin ihfazillah yahfazka ihfazillah tajidhu tujahaka idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah wa alam anna al-ummata law ijtama'a ala an yanfa'uka bi syai' lam yanfa'uka illa bi syai'in katabahu Allah laka wa in ijtama'u ala an yadurruka bi syai'in lan yadurruka illa bi syai'in katabahu Allah 'alaik rufi'atil qalam wa jaffatis suhuf rawahu Tirmizi wa qala hadisun hasanun sahih wa fi riwayatin ghairi Tirmizi ihfazillah tajidhu amamaka ta'arraf ila Allah fil rakha ya'rifka fi shiddah wa alam annama akhta'aka lam yakun yusibaka wa ma asabaka lam yakun yukhti'aka wa alam anna an-nasra ma'as sabri wa anna al-faraja ma'al karbi wa anna ma'al usri yusra. Hadis ni bagaimana Rasulullah mengajar pada sahabat kecilnya bernama Abdullah bin Abbas supaya sentiasa mengingat apa pesanannya, sentiasa jaga Allah, Allah jaga dia. Jaga Allah ni maknanya ikut segala perintah Allah. Minta doa dengan Allah. Percaya semua benda akan dapat manfaat berdasarkan kehendak Allah. Bukan berdasarkan kepada orang pakar nak buat apa-apa kita, kalau Allah tak izin tak kena. Orang pakar nak beri bantuan kat kita, kalau Allah tak izin tak dapat. Itu keyakinan kita dengan qada dan qadar kepada Allah. Hadis yang ke-20 muka surat 189. Daripada Abi Mas'ud Uqbah bin Amr Al-Ansari Al-Badri, beliau berkata Rasulullah SAW bersabda, inna mimma adrakan nasu min kalamin nubuwatil ula iza lam tastahi fasna' masyita. Ni ajaran daripada para nabi dulu lagi, sifat malu. Kalau kita tak malu, kita boleh buat apa sahaja, tapi kerugianlah yang akan menimpa kepada kita. Muka surat 195, beriman dan beristiqamah. Daripada Abi Amr atau digelar sebagai Abi Amrah Sufyan bin Abdullah As-Saqafi, katanya aku berkata, ya Rasulullah, kulli fil Islam qawlan la as'alu anhu ahadan ghaira. Qul amantu billah summa istaqim. Seorang sahabat ni dekat Rasulullah tanya tentang Islam, tak payah dia tanya orang lain lagi selepas daripada itu. Nabi bagi tahu dua perkara. Pertama, sebut amantu billah, aku beriman kepada Allah, kemudian istiqamahlah. Maknanya tetap selama-lama sampai kita menemui Tuhan. Hadis yang ke-22 muka surat 207. Daripada Abu Mas'ud Abu Abdullah Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhuma, bahawa seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW seraya berkata, ara'aita iza sallaitul maktubat wa sumtu ramadan wa ahlaltul haram wa haramtul haram wa ahlaltul halal wa haramtul haram wa lam azid ala zalika syai'a a'adkhul jannah? Qala na'am. Ada seorang sahabat ni, dia datang kat Nabi, dia nak buat hak wajib-wajib je.
Nak semayang 5 waktu, nak puasa Ramadan, hak halal dia kata halal, hak haram dia kata haram, dia ikut. Dia tak nak semayang sunat-sunat, tak nak. Puasa sunat. Adakah aku layak masuk syurga? Nabi kata ya. Sekadar buat hak tu pun mendapat. Cuma kita bimbang hak kita buat ni pun tak apa sempurna. Jadi tambahlah dengan yang sunat-sunat, mudah-mudahan ditampung apa kelemahan kita. Hadis yang ke-22 muka surat 215. Daripada Abi Malik Al-Haris bin Asim Al-Ash'ari radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, at-tuhuru, tuhur baca bagi depan, at-tuhuru, kerana tahur tu maknanya lain. Tuhur macam sahur dengan suhur, wuduk dengan wuduk, ada beza. At-tuhuru syatrul iman walhamdulillahi tamla'ul mizan wa subhanallah walhamdulillahi tamla'ani au tamla'u ma bainas samawati wal ard was salatu nur was sadaqatu burhan was sabru diya wal quran hujjatul laka wa alayka kullun nas yaghdu faba'i'un nafsahu famutikuha au mubikuha. Hadis ni Nabi sebut betapa pentingnya jaga kebersihan. Sebut sentiasa alhamdulillah, subhanallah, alhamdulillah. Ini penting. Sedekah, sebagaimana sabar, baca Quran. Ini adalah kekuatan-kekuatan bagi umat Islam yang mesti kita jaga dan kita laksanakan, kerana itulah terbeza kita dengan umat yang lain. Hadis yang ke-24 muka surat 225. Daripada Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, daripada Rasulullah SAW sebagaimana yang baginda riwayatkan daripada Allah Azza wa Jalla. Maknanya hadis ni hadis kursi. Hadis kursi ni ada 3 nama, hadis kursi, hadis rabbani, hadis ilahi. Itu makna sama semua. Ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharrama fala tazalamu. Ya ibadi kullukum dallun illa man hadaituhu fastahduni ahdikum. Ya ibadi kullukum ja'un illa man at'amtuhu fastat'imuni ut'imkum. Ya ibadi kullukum arin illa man kasautuhu fastaksuni aksukum. Ya ibadi innakum tukhti'una bil laili wan nahar wa ana aghfiru dzunuba jami'a fastaghfiruni aghfir lakum. Ya ibadi innakum lan tablughu durri fatadurruni wa lan tablughu naf'i fatanfa'uni. Ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada zalika fi mulki syai'a. Ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum ma naqasa zalika min mulki syai'a. Ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahid fasaluni fa'ataitu kulla wahidin mas'alatah ma naqasa zalika mimma indi illa kama yanqusul mikhyatu iza udkhila al-bahr. Ya ibadi innama hiya a'malukum ufsiha lakum summa wafikum iyaha faman wajada khairan falyahmadillah wa man wajada ghaira zalika fala yalumanna illa nafsah. Hadis ini cukup menarik. Nabi ajar kepada kita melalui Allah firman-Nya, pertama jangan zalim. Kedua, beri makan ke orang. Ketiga, kalau kita beri pakai pada orang yang memerlukannya. Keempat, kalau kita silap, kita bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kelima, kita kena faham orang tak boleh memfaham kita, orang tak boleh memberi mudarat kepada kita. Keenam, kalaulah kita pakai ibadat semua pada Tuhan, adakah kerajaan Tuhan bertambah? Tak pun. Sebab Tuhan terkaya daripada kita. Kalau kita pakat deraka semualah pada Tuhan, adakah kerajaan Tuhan berkurangan? Sokongan? Tak, dia tak ada apa. Dan kalau kita pakat mitok semua hak hebat-hebat dalam ni, hak ni mitok Bugatti Veyron, hak ni mitok Lamborghini, hak ni Maserati, hak ni Q7, apa lagi, hak ni mitok Lexus, hak ni mitok besar-besar, rumah pula banglo 4 tingkat seorang, 2 tingkat, 8 tingkat, tanah pula 14 hektar, 12 hektar. Jangan selok 4 kaki 4,000 hendak dak main banyak-banyak semua. Banyak seluruh dunia. Aku bagi semua. Nescaya kerajaanku tak luak sikit. Ibarat seperti satu jarum dicelup dalam laut, mata jarum tu hak nak letak benang tu kosong, kita akak dia lekat air yang antara lubang mata jarum tu. Itulah ibarat luaknya kerajaanku nak banding dengan air laut tu. Nampak tak? Tak degih tuan-tuan. Akak 14 lori air laut pun tak degih. Ini nak bayangkan, nak cerita besarnya. Okey, seterusnya hadis yang ke-25 muka surat 237.
Daripada Abi Dzar radhiyallahu anhu bahwasanya terdapat beberapa orang di kalangan sahabat Nabi Rasulullah SAW berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, zahaba ahlud dusur ila bil ujur, yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasum, wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim. Qala wa laysa qad ja'ala Allahu lakum ma tasaddaqun, inna bi kulli tasbihatin sadaqah wa kulli takbiratin sadaqah wa kulli tahmidatin sadaqah wa kulli tahlilatin sadaqah wa amrun bil ma'ruf sadaqah wa nahyun 'anil munkar sadaqah wa fi bud'i ahadikum sadaqah." Qalu ya Rasulullah ayati ahaduna syahwatah wa yakun lahu fiha ajr. Qala ara'aytum law wada'aha fi haram akana alaihi wizr, fakadzalika idza wada'aha fil halal kana lahu ajr. Hadis ni adalah hadis tentang maksud sedekah. Kerana sahabat miskin mengadu ke Rasulullah, orang kaya sedaplah mereka masuk syurga, bergaya dia sedekah banyak, kami nak sedekah apa? Nabi kata sedekah ni luah, bukan sekadar harta. Kita tasbih sedekah, kita tahlil sedekah, kita tahmid sudah subhanallah alhamdulillah Allah sedekah, buat amal makruf sedekah ni, hatta bersama isteri kamu pun sedekah. Macam mana ni ya Rasulullah? Rasulullah kata, kalau kamu letak pada tempat haram, kamu berzina, takkah kamu kena dosa? Dia kata dia, ya betul. Ya, jadi maksud daripada hadis ni, nak buat baik ni banyak benda boleh. Duduk saja-saja subhanallah alhamdulillah Allah akbar pun sedekah dah tu. Hadis yang ke-26, muka surat 245. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata Rasulullah SAW bersabda, kullu sulama minan nasi alaihi sadaqah kullu yaumin tatlu fihi syamsu wa ta'dilu baina isnain sadaqah wa tu'inu ar-rajulu fi dabbatihi fatahmiluhu 'alaiha aw tarfa'u lahu 'alaiha mata'a sadaqah wal kalimatu thayyibah sadaqah wa bi kulli khutwatin tamshiha ila as-salah sadaqah wa tumitul adza 'anit tariqi sadaqah. Seolah-olah hadis ni sambung pada hadis tadi, luah lagi sedekah ni. Berdamai dua orang sedekah, tolong akak barang orang sedekah, cakap baik sedekah, jalan ke masjid pun sedekah, buang sampah tengah jalan hak susah pun sedekah juga. Muka surat 251 hadis 27. Daripada Nawas bin Sam'an daripada Rasulullah SAW baginda bersabda, al-birru husnul khuluq wal ismu ma haka fi nafsi wa karihta an yattali' alaihi nas. Kebaikan adalah akhlak yang baik dan dosa adalah apa yang menggetarkan jiwa dan engkau tidak suka jika dilihat oleh manusia. Itu dosa. Biasa tu makna dosa. Dan daripada hadis Wabisah bin Ma'bad, Rasulullah SAW radhiyallahu dia berkata, aku mendatangi Rasulullah SAW lalu baginda bersabda, jita tas'al anil bir, qultu na'am, qala istafti qalbak, al birru matma'annat ilaihi nafs wa tma'anna ilaihi qalb wal ismu ma haka fi nafs wa taraddada fi sadr wa in aftaka an-nas wa aftauka. Itu nak kena baik dengan buruk mudah je, hati kena tanya dengan ikhlas, dengan jujur, maka kita dapat satu jawapan. Itulah kata Nabi SAW, di samping panduan daripada Quran dan hadis. Hadis yang ke-28, muka surat 259. Daripada Abi Najih Irbad bin Sariyah, beliau berkata Rasulullah SAW memberi nasihat kepada kami yang membuatkan hati kami bergetar dan air mata bercucuran. Maka kami berkata, ya Rasulullah, seolah-olah ini merupakan nasihat perpisahan. Maka berilah kepada kami wasiat. Rasulullah SAW bersabda, usikum bitaqwallah was-sam'i wat-ta'ah wa in ta'amara 'alaikum 'abdun fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira fa 'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin 'addu 'alaiha bin nawajiz wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla bid'atin muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Hadis ni taat kepada pemimpin, walaupun dia ni rupa parahnya tak comel, selama mana dia ikut Allah dan Rasulnya, patuhlah kepada dia, itulah jalan keselamatan. Hadis yang ke-29, pintu-pintu kebaikan, muka surat 271. Daripada Muaz bin Jabal radhiyallahu an katanya, wahai Rasulullah, ceritakan kepadaku suatu amalan yang akan masukkan aku ke dalam syurga dan menjauhkanku daripada neraka. Rasulullah SAW bersabda, laqad sa'alta an azim wa innahu la yasirun ala man yasarahu Allah taala alaihi ta'budullah la tusyriku bihi syai'a wa tuqimus salah wa tu'tiyaz zakah wa tasumu ramadan wa tu'tiz zakah wa tasumu ramadan wa tahujjul bait summa qala ala adulluka ala abwabil khair as-sawmu jannah was sadaqatu tufi'ul khati'ah kama yutfi'ul ma'un nar wa salatul rajuli fi jawfil lail summa tala tatajafa junubuhum 'anil madaji'i, sehingga sampai yang malu, iaitu tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una khaufan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfikun fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jazaa'an bima kanu ya'malun. Summa qala ala ukhbiruka bi ra'sil amri wa amurihi wa zirwati sanami, qultu bala ya Rasulullah, qala ra'sul amri al-islam wa amuduhu salah wa zirwatu sanamihi al-jihad. Summa qala ala ukhbiruka bi milaki zalika kulli, qultu bala ya Rasulullah, fa akhadha bi lisanihi summa qala kuffa alayka hadha, qultu ya nabi Allah wa inna
Sini ada silap. Wa inna, lam tu potong. Lam tu tak ada. Wa inna la mu'akhazuna bima natakallamu bih. Faqala sakilatka ummuk wa hal yakubun nas finnar ala wujuhihim aw qala ala manakhihim illa hasaidu alsinatihim. Hadis ini cukup menarik. Muaz tanya Nabi tentang macam mana nak dapat masuk syurga, nak jauh daripada neraka. Nabi kata mudah, ibadat kepada Allah, terutamanya syahadah tu kena betul, jangan syirik kepada Allah, tunaikan rukun Islam, sedekah, begitu juga semua ni, bangun malam semayang, begitu juga jihad. Maka ini adalah cara untuk selamatkan diri dan memudahkan masuk syurga Allah. Mudah bagi orang mudah, susah bagi orang susah. Muka surat 281 hadis 30. Daripada Abu Sa'labah Al-Khushani Jurshum bin Nashir radhiyallahu an, daripada Rasulullah SAW baginda bersabda, Inna Allah Ta'ala farada faraida fala tudayyi'uha wa hadda hududan fala tantaduha wa harrama asya' fala tantahikuha wa sakata an asya' rahmatan lakum ghaira nisyan fala tabahsu anha. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah mewajibkan beberapa kewajipan, maka janganlah kamu mensia-siakannya, dan Allah telah membataskan beberapa batasan, maka janganlah kamu melanggarnya, dan Dia mengharamkan pula beberapa perkara, maka janganlah membuatnya, dan Dia berdiam di atas beberapa perkara sebagai tanda rahmatnya ke atas kamu, bukan kerana terlupa, maka janganlah kamu mengungkitkannya. Kadang-kadang ada orang tu jenis nak tanya banyak benda, tanya, jadi benda ni tak sesuai. Sebab itu Nabi kadang-kadang benda-benda remeh jangan tanya, kerana itu rahmat dalam Islam, bukan Allah lupa, tapi sengaja diberikan kita. Hadis yang ke-31 muka surat 289. Daripada Abu Abbas Sahih bin Sa'ad As-Sa'idi, beliau berkata, seorang lelaki mendatangi Rasulullah SAW berkata, wahai Rasulullah, tunjukkan kepada aku satu amalan, jika aku lakukannya Allah dan manusia akan cintaiku. Baginda bersabda, izhab fid dunya yuhibbakallah, izhab fid dunya yuhibbukallah wazhab fima indan nas yuhibbukan nas. Zuhudlah kamu di dunia, maka engkau akan dicintai Allah. Begitu juga zuhud apa yang ada di tangan manusia, maknanya bukan tamak lah, maka Allah, manusia akan sayang dan kasih kepada kita. Hadis yang ke-32 menghilangkan kemudaratan. Daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, iaitu bin Sinan Al-Khudri, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, la darara wa la dirar. Islam menentang sebarang bentuk kemudaratan. Muka surat 307 hadis 33. Daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, lau yu'tan nas bida'wahum lada'a rijalum amwala qaumin wa dima'ahum walakinnal bayyinata 'alal mudda'i wal yamin 'ala man ankar. Kita ni kalau lepas suruh orang dakwa, macam-macam orang boleh dakwa. Tapi kalau siapa nak dakwa, maka dia mesti kena ada hujah, kena ada bukti. Dan orang yang kena dakwa bersumpah aja. Orang yang kena dakwa ni, orang yang kena dakwa kena datang bukti. Itu mengarut. Dalam Islam tak kena macam tu. Muka surat 313 hadis yang ke-34. Daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW bersabda, man ra'a minkum munkara falyughayyirhu bi yadihi fa illam yastati' fa bi lisanihi fa illam yastati' fa bi qalbihi wa dzalika adhaful iman. Yang ini penting tuan-tuan. Kita kena ada satu sikap dalam hati kita, mungkar ni kita kena tegah. Mungkin dengan tangan, dengan kuasa, mungkin dengan mulut, tapi kadang-kadang kita tak mampu, kita kena beci dalam hati. Jangan bersekongkor pula. Tumpang semakuk, aku dah buat, tapi tak apalah, aku tengok je gini-gini. Tak boleh macam tu. Hadis yang ke-35 muka surat 327. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah SAW bersabda, la tahasadu wa la tanajashu wa la tabaghadu wa la tadabaru wa la yabi' ba'dukum ala bayyi ba'd wa kunu ibadallahi ikhwana al-muslim akhul muslim la yazlimuhu wa la yakhzuluhu wa la yukzibuhu wa la yahkiruhu at-taqwa hahuna wa yashiru ila sadrihi salasa marrat bihasbi imri'in min asy-syarri an yahkira akhahu al-muslim kullul muslim al-muslim haram damuhu wa maluhu wa irtuh. Hadis ni tuan-tuan ajar kepada kita jangan sifat berhasad dengki, dendam kesumat, sifat konfrontasi, sifat untuk nak menjatuhkan orang, macam-macam, menzalimikan orang. Ini semua kalau kita boleh buat, baik untuk kita jadi saudara sesama Islam yang baik. Muka surat yang ke-335 hadis 36.
Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, man nafasa mu'minin kurbatan min kurabi dunya nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah wa man yassara ala muslimin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah wa man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhihi wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaika wa zakarahumullah fi man indah wa man batta'a bihi amaluhu lam yusri bihi nasabuh. Hadis ni kalau kita ada peluang tolong orang, maka Allah akan tolong kita di hari akhirat kelak, bahkan di dunia. Selama mana kita tolong orang, Allah tolong kita. Dan cari belajar ilmu, itulah jalan menuju ke syurga Allah Ta'ala dan dapat rahmat. Hadis yang ke-37 muka surat 345. Daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhu, daripada Rasulullah SAW, sebagaimana baginda riwayatkan daripada Rabbnya yang Maha Suci. Ini hadis kursi ialah. Ma firman Allah, inna Allah azza wa jalla katabal hasana was sayyi'at summa bayyana zalika faman hamma bihasanatin falam ya'malha katabaha Allah indahu hasanatan kamilah wa in hamma biha fa amilha katabaha Allah indahu asyra hasanat ila 700 dhifin ila adhafin katsira wa in hamma bisayyi'atin falam ya'malha katabaha Allah indahu hasanah kamilah wa in hamma biha fa amilha katabaha Allah sayyi'atan wahidah. Hadis ni bukan sekadar-kadar buat, tapi niat nak buat amalan baik, maka dia dapat pahala dah. Bayangkan kalau dia buat, maka sudah tentu. Kalau dia niat nak buat amalan jahat, maka Allah tak tulis lagi. Sehingga dia buat dulu, baru tulis satu saja. Kalau hak baik ni sampai 10, sampai 100, sampai 700, bahkan sampai lebih daripada itu. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Hadis yang ke-38 muka surat 353. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, katanya sabda Rasulullah, innallaha ta'ala qala man adali waliyan faqad azantuhu bil harb wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtu alayhi wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafi hatta uhibba fa iza ahbabtuhu kuntu sam'ahu allazi yasma'u bihi wa basarahu allazi yubsiru bihi wa yadahu allati yabtishu biha wa rijlahu allati yamshi biha wa in sa'alani la u'tiyanna wa la in ista'azani la u'izanna. Ni Allah kata, siapa dia tentang waliku, aku akan perang dia. Tapi siapa yang dekat dengan aku lagi dekat kepada dia. Dan siapa dia dekat dengan fardu dan sentiasa buat yang sunat, maka aku lagi sayang kat dia. Kalau aku sayang, pendengaran, penglihatan, kaki, tangan dia itu, aku bersama dengannya, yakni aku redha, aku petunjukkan dia, aku hidayahkannya. Orang mau tengok, baik, bagus. Hadis seterusnya ialah hadis yang ke 39 muka surat 367. Daripada Ibn Abbas yang radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha tajawaza li an ummatil khata' wa nisyan wa mastukrihu alaihi. Sesungguhnya Allah mengangkat atas umat ini man tak kira berdosa apabila seorang tu terlupa ataupun tersilap atau kena paksa. Hari ini dimaafkan dalam Islam. Boleh tak saya nak minta dalam 15 minit lagi, 10 minit lagi? Boleh? Sebab kata 10.30 tu. Okey. Hadis yang ke-40. Daripada Ibni Umar radhiyallahu anhuma, beliau berkata Rasulullah SAW telah memegang bahuku lantas bersabda, kun fi dunya ka'annaka gharib aw abiru sabil. Wa kana Ibnu Umar radhiyallahu anhuma yaqul iza amsayta fala tantahiz sabah wa iza asbahta fala tantahiz masa wa khuz min sihatika limaratika wa min hayatika limautika. Hadis ni kalau boleh kita jadi pegangan. Nabi nasihat sahabat kecil namanya Ibnu Umar, jadilah hidup dunia ni seperti orang asing ataupun orang yang musafir. Jadi Ibnu Umar ni setiap kali temu dengan orang nasihat, waktu kalau kamu petang jangan tangguh kepada waktu pagi, kalau kamu pagi jangan tangguh waktu petang. Masa sihat ambil sebelum datang sakit, hidup ni kita ambil sebelum mati ni. Tuan-tuan puan-puan mari belajar ni, maka itulah caranya. Buat betul-betul, insya-Allah Allah jadi betul. Hadis yang ke-41, kita kata hadis 40 je kitab ni. Tu saya kata sampai 50 tu. Dia saja nama, sebab nama 40 tu hebat. Jadi guna 40. Tapi dia ekstrakan hadis-hadis lain. Kewajipan mengikut sunnah. Daripada Abi Muhammad Abdullah ibn Amr ibn Al-As radhiyallahu anhu telah berkata Rasulullah SAW bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima jitu bih. Maknanya hawa nafsu kita wajib kena ikut apa yang Nabi bawa. Jangan ikut hawa nafsu kita. Itu maknanya ikut sunnah lah. Itu cara yang sebenarnya yang menyebabkan kita beriman dengan iman yang sempurna. Hadis yang ke 42 muka surat 399.
Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu telah berkata, aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, Allah berfirman, ya ibna Adam innaka ma da'utani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana minka wala ubali. Ya ibna Adam lau balagat zunubuka anana as-sama' summa astaghfartani ghafartu laka. Ya ibna Adam innaka lau ataitani bi qurabil ardi khataya summa lakitani la tusyriku bi syai'a la ataituka bi qurabiha maghfirah. Hadis ni penting tuan-tuan. Maknanya sebesar mana dosa kita sekalipun, jangan kita rasa putus asa untuk bertaubat dan kembali kepada Allah. Allah kata aku ampun. Dengan syarat kita benar-benar bertaubat kepada Allah, ikhlas kepada Allah, insya-Allah Allah ampun. Hadis 43, muka surat 413. Daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, al-hikul faraidha bi ahliha fama abqatil faraid fali aula rajulin zakat. Ni berkenaan dengan harta pesaka. Belajar harta pesaka dan tahu hukum-hukum tentang pewarisan. Hadis yang ke-44, 423. Daripada Aisyah radhiyallahu anha, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ar-radha'atu tuharrimu ma tuharrimul wiladah. Dengan sebab kita menyusukan seorang bayi, maka dia menjadi haram sebagaimana kita lahirkan dia. Maknanya anak susuan tak boleh kahwin dengan keluarga susuan yang dia susu itu. Ini telah disebut dan saya sebut dalam ni banyak kisah-kisahnya, banyak kita kata hukum-hukum yang terkait. Hadis 45 muka surat 433. Ingat 433. Daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu bahawa beliau mendengar Rasulullah SAW bersabda pada tahun Fath Makkah, iaitu tahun 8 Hijrah. Inna Allah wa rasulahu harrama bai'al khamr wal maitah wal khinzir wal asnam. Faqila ya Rasulullah ara'aita shuhumal maitah fa innahu yutla biha sufun wa yudhanu biha al julud wa yastasbihu biha an-nas. Qala la huwa haram. Summa qala Rasulullah SAW inda zalika ni salah bagi. Qatala, bukan qatila. Qatalallahu al-yahud. Inna Allah harrama alaihimus syuhum fajmaluhu summa ba'u fa'akalu samana. Ini Nabi kata Allah haramkan khamar, arak, barang bangkai, babi, begitu juga berhala-berhala. Mereka kata kalau kita guna ambil hak yang mayat hak mati dah atau bakar mati dah, dia punya lemak-lemak dia tu untuk kita buat sampang, untuk kita nak sebagainya, boleh tak? Ataupun minyak nak buat nyala api sebagai menyala kepada pelita, Nabi kata tak boleh. Ini perangai orang Yahudi. Bila Tuhan kata gini, dia halah, dia buat yang lain lagi. Hadis seterusnya, hadis yang ke muka surat yang ke-449, hadis 46. Semua yang memabukkan adalah haram. Daripada Abu Burdah, daripada bapanya Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutuskannya ke Yaman dan bertanya kepadanya tentang minuman yang dibuat di Yaman. Faqala ma hiya? Qala al-bit'u wal mizru. Faqila li Abi Burdah wa ma al-bit'u? Qala nabizul asal wal mizru nabizul sya'ir. Faqala kullu muskirin haram. Apa nama pun, bukan mesti daripada anggur saja, daripada beras ke, daripada madu ke, daripada syair ke, kalau dia proses menjadi mabuk buat minuman, maka hukumnya haram. Tak kira lah, bukan mesti satu nama saja. Hadis 47, adab makan. Daripada Miqdam bin Ma'di Karib, beliau berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, ma mala'a adamiyun wi'a syarran mimbat bihasbi ibni adam akalatun yukimna sulbah fa in kana la mahala fasulusun li ta'amihi wa sulusun li syarabihi wa sulusun li nafsihi. Cara makan ni janganlah kita penuh perut sangat, tapi ni payah. Lebih-lebih lagi makan sedap. Kena selera kita sungguh. Nasi arak, kambing bakar yang lemak, lembut. Jadi kita susah, jadi kita makan banyak. Tapi dalam Islam ni dia suruh 1/3, 1/3, 1/3. Masalahnya tukang ceramah pun tak boleh nak ikut juga. Jadi kita pakat sikit-sikit. Ni kalau hak tak sedap kita boleh lah, tak apalah. Boleh sabar ni. Kalau hak sedap tu pening juga kita ni. Okey. Hadis yang ke-48. Muka surat 469. Daripada
Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, arba'un man kunna fihi kana munafiqan wa in kana khaslatun minhunna fihi kana fihi khaslatun minan nifaq hatta yada'aha. Man iza haddasa kazab wa iza wa'ada akhlaf wa iza khasama fajar wa iza ahada qadar. Ada 4 sifat, kalau ada ni dia ni munafik. Satu pun dia anggap munafik, bayangkan 4. Waliyazbillah, kita minta. Pertama, cakap dusta, kalau janji bohong, kalau dia bergaduh dia melampau, dan kalau dia buat sebarang bentuk perjanjian dia akan mungkirinya dan dia akan ingkarnya. Hadis yang ke-50, hadis yang ke-49, muka surat 477. Daripada Umar bin Khattab bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam baginda bersabda, "Lau annakum tawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli la razaqakum kama yarzuqut tagdu fi masa wa taruhu bitana." Jika kamu bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, nescaya Allah akan memberikan rezeki kepada kamu sebagaimana memberi rezeki kepada burung keluar di pagi hari dalam keadaan lapar dan pulang di petang hari dalam keadaan kenyang. Tuan-tuan, rezeki daripada Allah. Dan sebenarnya saya nak syarah hadis ni panjang, tapi masa tak sempat. Panggil saya lagi lah 3 bulan lagi, insyaAllah. Kita buat 3 bulan sekali, baru semangat. Jangan 3 minggu ni, itu baru cara ni. Hadis terusnya, hadis 50. Zikir kepada Allah. Daripada Abdullah bin Busur, beliau berkata, atan Nabiyyu sallallahu rajulun faqala ya Rasulullah inna syara'al Islam qad kasurat alaina fababun natamassaku bihi jami'. Qala la yazalu lisanuka ratban min zikrillahi azza wa jalla. Telah datang seorang lelaki kepada Nabi SAW dan berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya syariat Islam ni terasa banyak bagiku. Ajarlah hak mudah-mudah je, satu bab hak aku boleh beramal, boleh pegang. Nabi kata, hendaklah lisanmu, lidahmu sentiasa zikrullah. Duk seorang-seorang, subhanallah, alhamdulillah. Jangan bertepik, slow-slow pun tak apa. Maknanya kita sentiasa melazimi. Tuan-tuan, inilah zaman moden. Hadis yang dikarang berpuluh-puluh tahun, kita baca sejam je, habis semua. Jadi yang ini kita kena teruskan lagi, dan saya ijazahkan apa yang diijazahkan guru saya kepada tuan-tuan puan-puan sekalian untuk baca. Yang kedua, saya tak terjemah tadi sebab masa. Yang ketiga, sebenarnya apa yang disebut oleh Imam Nawawi ni, inilah kehidupan. Masalah muamalah, masalah pergaulan, masalah harta pusaka, masalah jiran, masalah mulut, masalah sedekah, masalah, semuanya masalah-masalah yang kalau kita jaga, nescaya kita akan baik. Sebab itu kalau boleh, buku ni jadikan rojokan di rumah kita. Ini penting. Lebih-lebih lagi, bukan mesti baca sekali je, tapi alhamdulillah pada hari ini tak pasal-pasal kita telah khatam kitab ni dan kita telah berjaya, insyaAllah. Lain kali kita baca kitab lain pula, mudah-mudahan kita dapat manfaat. Jadi saya minta maaf sebab saya baca tu sardang. Sardang ni maknanya bukan diserdang. Sardang ni maknanya baca saja hadis, baca je, syarah sikit sangat. Jadi cukuplah masa, saya ambil masa orang dah 10 minit. Sekadar itu, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fid din, alimna ta'wil, Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Wa sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.